Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Azizana Alam dan kita bertemu lagi hari ini dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 16 Februari 2022. Baik, sebelum kita mulakan hebahan kita yang pertama, pastikan anda tidak berkongsi berita palsu atau berita yang diragui kerana anda mungkin dikenakan tindakan undang-undang sekiranya anda didapati menyebarkan berita yang tidak sahih. Untuk memastikan sama ada berita yang anda terima benar atau tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Baik, kita mulakan hebahan pertama dengan berita viral. Pada 4 Februari lepas, terkesan di media sosial berkenaan satu WhatsApp mengenai laporan dari IPD Tapah terdapat 3 atau 4 lelaki yang dikatakan akan melakukan lawatan rumah serta mendakwa mereka dari syarikat air atau syarikat elektrik bertujuan untuk menukar mentol elektrik bagi penjimatan sebelum bertindak merompak menggunakan senjata. Hasil siasatan pihak polis, maklumat yang diviralkan adalah tidak benar dan tiada sebarang kejadian rompakan atau pencerobohan berlaku atau dilaporkan kepada pihak polis. Ketika polis daerah Tapah turut menjelaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan amaran mengenai kejadian ini dan hasil semakan mendapati WhatsApp ini pernah diviralkan pada tahun 2019. Masyarakat diingatkan untuk mendapatkan maklumat yang sahih dari pihak polis dan tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita palsu yang boleh menggugat keselamatan dan ketenteraman awam. Baik, Pengarah Kesihatan Negeri Sabah ingin memberikan maklum balas kepada isu yang ditularkan dalam aplikasi WhatsApp berkenaan seorang remaja yang meninggal dunia akibat dos penggalak vaksin COVID-19. Dan untuk makluman orang ramai, pihak jabatan telah membuat siasatan dengan segera dan mendapati isu yang diviralkan adalah palsu serta pesakit telah pun meninggal dunia pada 12 Februari lalu. Punca sebenar kematian adalah disebabkan jangkitan paru-paru serta penyakit jantung sejak lahir yang semakin tenat. Keadaan pesakit telah diterangkan kepada ahli keluarga pesakit dan mereka menerima penerangan mengenai punca kematian dengan baik. Baik, siasatan juga mendapati pesakit telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 pada 31 Julai 2021 dan juga dos kedua pada 21 Ogos tahun yang sama. Selain itu, ibu pesakit dan pihak Hospital Tuaran telah mengesahkan bahawa pesakit tidak pernah mengambil dos vaksin penggalak seperti yang didakwa. Seorang lelaki mengalami kecederaan di telinga dan tangan kiri selepas dipukul anak tirinya yang juga seorang pesakit mental. Ketua Polis Daerah Yan DSP Shahnaz Akhtar Haji dalam satu kenyataan menjelaskan ketika kejadian suspek bertindak mengamuk, memukul kepala, dada dan muka mangsa sebanyak 2 kali di Jalan Masjid Kampung Ruat Yan, Kedah. Menurutnya, suspek berusia 29 tahun itu berjaya dikesan dan ditangkap serta hasil ujian awal air kencing menunjukkan suspek negatif dadah. Tambah Shahnaz lagi, berdasarkan rekod kesalahan lampau, suspek mempunyai 1 rekod kesalahan di bawah kesalahan dadah serta pemegang kad orang kurang upaya dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Baik, seorang lelaki Cina warga tempatan cedera parah akibat ditetak 2 lelaki dipercayai bersenjatakan parang di sebuah restoran tepian Raudah Benut di daerah Pontian. Ketua Polis Daerah Pontian Superintenden Muhammad Sofi Taib dalam satu kenyataan berkata, hasil maklumat saksi-saksi di tempat kejadian mendapati suspek disyaki melarikan diri dengan menaiki kenderaan jenis Toyota Alphard berwarna putih bernombor pendaftaran palsu. Katanya rakaman CCTV berjaya merakam kejadian tersebut dan akan dijadikan bukti kukuh. Jelas beliau lagi, kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan juga sebatan.
Baik, polis membuka satu kertas siasatan berhubung satu video tular yang memaparkan kejadian sebuah lori membawa muatan kereta peronda polis dengan cara berbahaya. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail berkata dalam satu kenyataan hasil siasatan mendapati sebanyak 8 buah kereta peronda polis yang dibawa lori berkenaan adalah hasil dari jualan lelong aset alih kerajaan Ibu Pejabat Polis Seremban dan dikumpulkan di kawasan industri Seremban sebelum dibawa menggunakan lori ke Ipoh. Katanya kertas siasatan terhadap kes tersebut telah selesai di mana pemandu lori berkenaan dipanggil dan dirakam percakapan serta diberikan saman di bawah kaedah lalu lintas 18 LN 166/59. Baik, dengan hanya bermodalkan sekitar RM500 hingga RM5,000 masa penipuan satu kegiatan lesen memandu yang dibuat secara dalam talian didakwa akan ditawarkan lesen memandu tanpa perlu menghadiri ujian ataupun kelas memandu. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Datuk Muhammad Kamarudin Mak-Din, dalam satu kenyataan mangsa hanya perlu menyerahkan butiran diri serta bayaran bagi mendapatkan lesen tersebut, namun lesen yang dijanjikan gagal diterima. Katanya lagi setakat ini sebanyak 9 laporan polis telah diterima, masing-masing kes di Pulau Pinang dan 2 kes di Kelantan melibatkan kerugian sebanyak RM17,080. Ujarnya orang ramai diminta untuk sentiasa berwaspada, terutamanya apabila melibatkan urusan melalui internet atau laman sosial. Baik, jangan mudah terpesona dengan janji manis seseorang yang anda jumpa dalam talian, lebih-lebih lagi jika mereka mendakwa bahawa mereka adalah Prince of Diamonds. Berhati-hati apabila mereka meminta duit, butiran kad kredit atau perbankan anda. Jika keadaan mula mencurigakan, hubungi CCID Scam Response Center melalui talian 03 2610 1559 1599 atau BNM Teliling menerusi talian 1300 885465 atau melalui laman sesawang bnm.gov.my. Baik, adakah syarikat atau organisasi anda mengumpul dan memproses data peribadi pelanggan dan pekerja iaitu subjek data untuk sebarang urusan komersial seperti perniagaan atau perkhidmatan? Jika ya, pastikan anda mematuhi 7 prinsip pelindungan data peribadi sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pelindungan Data Peribadi 2010, Akta 709 dan dalam Akta 709 dan peraturan-peraturan yang berkaitan juga telah ditetapkan 13 golongan pengguna data yang wajib berdaftar dengan Persuruhjaya Pelindungan Data Peribadi (PTP). Baik, bekas pesakit COVID-19 berkemungkinan mengalami gejala-gejala berterusan bagi tempoh 12 minggu atau lebih selepas sembuh, dan keadaan ini berpunca dari komplikasi jangkitan COVID-19 terhadap fungsi pelbagai organ dalam tubuh seseorang individu. Gejala COVID berpanjangan ini menjejaskan kualiti kehidupan bekas pesakit COVID-19 dan ia boleh dihadapi oleh bekas pesakit COVID-19 bergejala ringan maupun bergejala serius. Baik, varian Omicron tidak menyebabkan penghidapnya hilang deri bau seperti varian Delta. Menurut pakar perubatan patologi Institut Penyelidikan Perubatan, Dr. Masita Ari, itu merupakan satu daripada perbezaan ketara antara gejala varian Omicron dan varian Delta. Katanya lagi, selain itu, varian Omicron juga tidak menyebabkan demam dengan suhu yang tinggi sebagaimana pesakit COVID-19 varian Delta sebelum ini. Tambah Dr. Masita, gejala yang dialami penghidap varian Omicron adalah lebih singkat iaitu kurang 5 hari berbanding varian Delta. Keluarga Malaysia perlu bersikap matang dalam menghadapi situasi melawan pandemik COVID-19 dengan segera mendapatkan rawatan apabila bergejala dan sentiasa mengamalkan kawalan kendiri.
Baik, kluster tembok yang membabitkan jangkitan COVID-19 dalam kalangan banduan dan kaki tangan Jabatan Penjara kembali mencatatkan kes tinggi di Sabah. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, kluster tembok Kota Kinabalu 2 yang membabitkan penjara Kepayan mencatat 104 kes positif COVID-19 setakat ini, termasuk 1 kes baru semalam. Dalam kenyataan, beliau berkata kluster berkenaan dikesan 1 Februari lalu selepas kes indeks membabitkan seorang banduan lelaki tempatan berusia 27 tahun yang bakal dibebaskan dan didapati positif COVID-19. Tambahnya lagi, semua pesakit sudah diasingkan dan diberi rawatan selanjutnya serta kontak rapat tidak bergejala juga diberikan perintah kuarantin. Baik, orang ramai diminta untuk membuat laporan berkenaan sebarang kegiatan ajaran sesat kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM atau Jabatan Agama Islam Negeri JAIN untuk diambil tindakan sewajarnya. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, sejurus laporan diterima, tindakan segera akan dilakukan bagi membendung kegiatan itu berlaku dengan lebih meluas. Dalam media sosial ni terlalu banyak sangat ajaran sesat yang dibuat. Kerana kita tahu media sosial ni kadang-kadang dia base di luar negara, dia bawa ke sini. Tapi ada perkara-perkara yang melibatkan yang boleh kita handle, kita passing kepada SKM untuk siasat siapakah yang nyebar tadi, satu. Kalau yang melibatkan fizikal sebagainya macam isu di Perak berlaku, maka kita beritahu kepada Jabatan Agama Islam Negeri untuk bertindak. Baik, Koperasi bagi Sektor Perwujudan terbukti berjaya membantu keluarga Malaysia menangani kos sara hidup. Presiden Angkatan Koperasi Malaysia Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, ini kerana kebanyakan koperasi perwujudan menawarkan harga barangan lebih murah berbanding pasaran biasa. Pasti banyak kurang-kurangnya 3,000 outlet, iaitu 3,000 kedai koperasi yang boleh digerakkan sebagai kedai-kedai runcit ataupun minimarket ataupun hypermarket koperasi yang boleh menawarkan barangan kepada kira-kira 3 juta ahli koperasi di seluruh negara. Sebanyak 34 juta ringgit peruntukan Belanjana Semula Ekonomi Negara Penjana bagi Industri Asas Tani di Johor akan terus disalurkan kepada komuniti sektor berkenaan sepanjang tahun ini. Komitmen itu bagi membantu golongan penternak, petani dan pesawah untuk menjana semula pendapatan. Kita nak memastikan bahawa the real player, pengusaha-pengusaha yang tulen akan mendapat bantuan. Dan kita tidak mengira kita colorblind, tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India. Asalkan mereka itu pengusaha-pengusaha tulen dalam industri agrofood dalam negeri Johor. Baik, tidak dinafikan dengan kehebatan teknologi meningkatkan kebergantungan masyarakat kepadanya dan ini juga meningkatkan risiko kepada ancaman cyber. Dan bersama saya hari ini Sahi Samsudin dalam laporan khasnya Ancaman Cyber. Silakan Sahi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Sahi Samsudin, dalam laporan khas Pastikan Saya. Minggu ini kita akan membincangkan mengenai kita cyber, komuniti digital berintegriti. C membawa maksud komunikasi, I inklusif, T tanggungjawab dan A akrab. Sempena Hari Keselamatan Internet 2022, edisi Malaysia bertemakan Kita Cyber, penekanan diberi secara konsisten kepada langkah-langkah membentuk sikap kawalan kendiri serta kebertanggungjawatan ke atas diri sendiri dan orang lain bagi membentuk komuniti digital keluarga Malaysia yang sejahtera lagi progresif.
Evolusi teknologi digital sememangnya membantu serta memudahkan urusan. Namun masyarakat mesti sentiasa bersiap siaga dalam mendepani ancaman dan serangan cyber yang semakin berluasa selain boleh meruntuhkan akhlak, moral dan nilai murni. Orang ramai dinasihatkan agar menjadi warga digital yang beretika dan berintegriti dalam mendepani ancaman cyber yang semakin kompleks. Sebagai peneraju bagi sektor komunikasi dan multimedia, perkhidmatan pos dan tanda tangan digital ini, kita bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam keselamatan cyber dalam negara. Dan kita sedia maklum bahawa dari segi kesiapsiagaan kita, masalah serangan cyber ini bukan hanya melibatkan satu pihak tetapi memerlukan kerjasama daripada semua pihak, termasuk juga orang awam. Dan untuk tujuan itu, di dalam negara kita ada apa yang kita panggil Malaysian Cyber Security Strategy 2020 hingga tahun 2024. Dan dalam kerangka kerja Malaysian Cyber Security Strategy ini, kita juga mengadakan latihan secara tahunan, apa yang kita panggil XMAYA, bagi mengenal pasti bentuk-bentuk ancaman dan kesiapsiagaan semua pihak dalam menangani ancaman cyber ini. Kita melalui NC4, kita ataupun pusat NC4 ni, kita berkongsi maklumat daripada apa yang ancaman-ancaman yang kita terima dan kita salurkan kepada ini, dan juga kita maklumat-maklumat ini dikongsikan dengan semua agensi-agensi dan juga selain daripada agensi-agensi kerajaan, tetapi juga kepada pembekal perkhidmatan dalam sektor telekomunikasi dan pos, supaya mereka memperkukuhkan pertahanan mereka dari segi menangani ancaman-ancaman serangan cyber ini. Setiap hari memang akan ada ancaman dari segi serangan cyber, tetapi apa yang kita perkukuhkan adalah jalinan kerjasama dan juga penyebaran maklumat yang pantas kepada semua yang terlibat ataupun yang semua yang mungkin menjadi menerima ancaman, berkemungkinan menerima ancaman serangan tersebut. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menyeru keluarga Malaysia supaya bersama-sama membulatkan tekad untuk menjadi warga digital yang beretika dan berintegriti dalam mendepani ancaman cyber yang semakin kompleks. Tan Sri Anwar Musa berkata Hari Keselamatan Internet atau Safer Internet Day SID merupakan satu sambutan global yang diraikan pada Februari setiap tahun. Dengan tahun ini, sambutan peringkat global adalah pada 8 Februari bertemakan Together for a Better Internet. Menurutnya, sejak mula diraikan pada 2004 oleh sebuah rangkaian Safer Internet Centres iaitu InSafe Brussels dengan sokongan Suruhanjaya Eropah, kini lebih 200 negara meraikan sambutan itu dengan objektif mendidik serta meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan keselamatan internet. Beliau berkata ia bertujuan supaya masyarakat menjadi lebih beretika dan bertanggungjawab sewaktu menggunakan teknologi, internet maupun aplikasinya serta peranti digital. Kami di Pastikan Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Keselamatan Internet 2022. Sentiasa bijak dan sentiasa selamat. Bersama-sama kita ke arah kesejahteraan cyber. Ya, terima kasih Sahi, dan juga orang ramai diingatkan agar sentiasa berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan di internet dan juga tidak memberikan sebarang maklumat atau data diri kepada mereka yang mencurigakan. Bahan dan aktiviti yang akan dilakukan dalam masa yang terdekat, dan jangan lupa untuk saksikan Bicara Diary Rawat malam ini jam 9 malam bersama Datuk Dr. Azmi Muhammad Ghazi dengan tajuk Radang Jantung. Dan juga sertai Majlis Perasmian dan Simposium sempena sambutan Hari Kanser Sedunia 2022 pada 17 Februari jam 9 pagi di FB Live at My Health KKM.
Baik, sertai kami menjemput syarikat-syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk menyertai Hari Terbuka Program Pembangunan Vendor Pro Lintas. Tarikhnya adalah pada 23 Februari iaitu pada hari Rabu jam 9.30 pagi sehingga 4.30 petang di Plaza Tol Sungai Balak KM 28.3A Lebuh Raya Kajang Sil, dan syarat-syarat sebagai peserta program. Syarikat Bumi Putra berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan telah beroperasi sekurang-kurangnya selama 2 tahun. Pendaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB di bawah grade G1 hingga G5. Baik, Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM dengan kerjasama Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia akan mengadakan siri webinar kesihatan PKW TFH NCWO pada setiap hari Khamis minggu terakhir secara bulanan. Webinar pada bulan Februari ini bertajuk Inkontinensi Urinari dalam kalangan wanita. Jom hentikan ketirisan, yang akan diadakan secara atas dalam talian melalui aplikasi Zoom pada ketetapan seperti berikut. Tarikh 24 Februari 2022 iaitu pada hari Khamis jam 10 pagi. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Kita bertemu lagi esok bersama pengacara Nadir Nordin. Dengan itu, salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum.